tak ada lahir taubat. Maka dia susah nak istighfar, payah dia nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia tak takut akan Allah. Jadi yang pertama kena takut. Maka bila takut akan Allah, maka Allah Taala nanti campurkan kepada dia hidayah dan taufik. Daripada situlah kita akan mula beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mula mengingati dosa kita, kita kenal diri kita, maka kita akan ingat Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Kita berjaga langkah-langkah kita, kita jaga perbuatan-perbuatan kita, kita jaga pertuturan kita kerana kita takut akan Allah. Maka Allah Ta'ala jadikan hidayah dan petunjuk dia tu bimbingan bagi kita, guidance ataupun guide, yang mendidik kita, yang membimbing kita kepada jalan yang keempat. Nanti Allah Ta'ala bagi redha. Yang kedua, Allah Ta'ala himpunkan dalam takut akan Allah tu bagi seseorang adalah rahmah. Allah Ta'ala bagi rahmat dia, bukan semata nikmat. Allah Ta'ala bagi rahmat. Hari ini kita banyak mengkecapi nikmat. Kita seronok dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri, walaupun ada sikit balak daripada Allah. Allah Ta'ala bagi balak hari ni, ujian. Hari ni corona ni duk ada kot dekat kita. Penang ni, Almuar pun ada apa ni, tak jauh mana. Kalau kira Almuar dengan kita ni dekat sangat-sangat. Ni bala. Bala lawan dia nikmat. Allah Ta'ala bagi nikmat. Nikmat ni Allah Ta'ala semata-mata beri. Kata ulama, nikmat itu mutlaqun atiyatun. Semata-mata Allah Ta'ala bagi pada kita untuk kita manfaatkan dia, untuk kita gunakan dia, istifadah daripada nikmat tu. Kita buatlah apa nak buat pun. Sama ada daripada nikmat tu akan menjadikan bagi kita ni beroleh pahala, ataupun daripada nikmat tu asbab kita ni nanti dimurkai Allah, maka kita disiksa dan diazab oleh Allah. Nikmat-nikmat yang ni seumpama tangan. Tuhan bagi ni tangan ni nikmat. Ada orang guna buat kebajikan dengan tangan dia, ada orang guna buat dengan tangan dia ni akan maksiat. Maka tu nikmat Allah Ta'ala bagi, peruntukkan pada kita ni. Maka menggunalah nikmat-nikmat ni, macam-macam nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Adapun orang yang takut akan Allah, Allah Ta'ala sampingkan daripada nikmat-nikmat Allah ni, Allah Ta'ala bagi rahmah. Allah Ta'ala bagi rahmat Allah. Apa dia rahmat? Allah Ta'ala memberi serta dia janji keampunan. Allah Ta'ala bagi sesuatu kepada kita dan serta dia janji keampunan. Makna daripada hidayah dan petunjuk tadi menjadikan nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita tu bukan semata-mata nikmat, bahkan jadi rahmat. Yang mana nanti kita buat, asbab daripada kita buat sesuatu perkara kebajikan dan kebaikan tu menyebabkan Tuhan ampun dosa kita. Asbab daripada tu Tuhan angkat, Tuhan hapus segala salah dan silap kita. Asbab daripada tu, daripada nikmat-nikmat yang kita kecap, kita guna dengan baik kerana kita takut kepada Allah, Tuhan sampingkan di sisi tu janji keampunan. Makna dia akan dorong kepada jalan yang nanti dia akan redha. Dan yang ketiganya, orang yang takut akan Allah ni, Allah Ta'ala tambah kepada dia, Allah Ta'ala himpun dalam diri dia tu pengetahuan. Pengetahuan. Pengetahuan yang mana ni? Yakni ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu tentang agama, ilmu tentang akhirat. Kerana apa? Kerana orang ni Allah Ta'ala nak kepada dia kebajikan. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Ta'ala berkehendak bagi dia tu kebajikan. Makna takut akan Allah tu sifat yang Allah Ta'ala puji. Makna Allah Ta'ala jadikan dia tu hamba yang ada kebaikan, ada kebajikan di dia. Maka nescaya jalan kebajikan tak dapat tidak dengan pengetahuan. Maka Allah Ta'ala tambah pengetahuan yang lain. Allah Ta'ala bagi dia faham agama. Dia tak menyalahkan orang lain.
Nah, dia tidak menyalahkan siapa-siapa pun. Sebaliknya, nah, dia melihat kepada kekurangan diri dia sendiri. Kenapa? Dia takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita mudah sangat nak tunding jari. Nah, sana sini, sana sini. Zaman kita ni zaman kena banyak duduk diam. Nah, banyak kena duduk diam. Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari pun 2-3 hari lepas ada di kawasan kita di utara, yang ni di Pening. Kemudian Baba Ismail Sepanjang pun banyak dah pesan kat kita ni. Kita umat akhir zaman ni, nah, terutama kita orang awam ni, melazimkan diam. Terutama sekali diam pada perkara yang kita bukan ahli dia, yang kita tak ada ilmu tentang dia, yang kita tak ada pengetahuan tentang dia. Kita banyakkan diam. Pasal ilmu kita ni cetek. Nah, tapi hari ni orang nak cakap semua segenap perkara dia nak cakap. Cakaplah bab apa pun, dia pun nak cakap. Nah, hatta bukan dalam bidang dia, bukan dalam pengetahuan dia pun nak cakap. Maka kita ni rugilah pasal kita mengaji dah sifat yang dicela oleh Allah Ta'ala. Nah, 10 sifat yang kita mengaji sebelum daripada kita masuk sifat yang dipuji ni, iaitu apa dia? Tidak memelihara lidah. Lidah ni banyak sifat pada dia, sifat yang dicela. Nah, ada apa? Ada al-kadhibu. Nah, berdusta. Kemudian ada apa ni? Mengumpat, mencela. Nah, bertengkar. Tu banyak sifat yang dicela pada lidah tu. Makna dengan bercakap ni banyak perkara yang nanti kita akan buat silap. Nah, sebab tu Nabi pun pesan hadis yang kita ulang balik, kita ingat balik. Nah, man kasura kalamuhu kasura saqtuhu, wa man kasura saqtuhu kasura dhunubuhu, wa man kasura dhunubuhu fannaru aula bihi. Barang siapa yang banyak berkata-kata dia, maka banyak salah dia. Nah, kita tak tahu, bukan bidang kita, tapi kita nak cakap juga, maka dia akan banyak buat silap. Maka barang siapa yang banyak salah dia, kata Nabi, kathura dhunubuhu, banyaklah dosa dia. Bila dia bercakap tu bukan ilmu dia, bukan bidang dia, makna dia buat salah. Boleh jadi benda yang dia cakap tu dusta. Boleh jadi apa yang dia cakap tu fitnah. Boleh jadi apa yang dia cakap tu adu domba. Boleh jadi apa yang dia cakap tu adalah celaan, hinaan, makian. Nah, wal'iyadzubillah. Maka tu semua asbab pada pertambahan dosa. Maka kata Nabi, dosa banyak, maka manakah tempat yang paling layak dengan dia? Sudah tentulah fannaru aula bihi, neraka itulah yang terlebih layak bagi orang yang banyak dosa. Jadi bila kita takut akan Allah, asbab kita takut pada Allah, Allah Ta'ala himpun dalam diri seseorang yang takut pada Allah, Allah Ta'ala tambah pengetahuan. Supaya apa? Supaya dengan pengetahuan yang Allah Ta'ala himpunkan dalam diri dia ni, dia tidak melakukan kesalahan. Bukan dengan makna banyak pengetahuan, banyak cakap tak. Ada orang yang lagi banyak pengetahuan dia, makin banyak dan makin kurang dia punya perbicaraan. Nah, sebagaimana pepatah bahasa Arab sebut. Nah, dalam bahasa Melayunya yakni kita sebut, idza tammal aqlu qallal kalam. Apabila sempurna akal seseorang, maka sedikit bicara dia. Orang yang akal dia sempurna, yakni pengetahuan dia tu sejahtera, ilmu dia banyak, nah, maka dia akan kurang cakap. Bukan cakap waktu duk mengajak ni. Kalau tak mengajak ni, time mengajak duk cakap sikit tak faham lah. Makna hak peribadi dia ni, urusan dia hak lain daripada hak akhirat. Dunia dia ni dia kurang cakap. Nah, menyampuk percakapan orang. Kadang-kadang kita ni duduk kat meja, nah, sembang kita dengan meja sebelah. Betul tu. Sampuk hak sebelah. Nah, hak suka ambil kursi ubah pergi duduk dengan dia pula. Tadi sembang meja ni sejam, duduk meja tu sejam. Nah, Satmi masuk pula dalam telefon pula, angkat pula, tengok grup pula, sembang tak berhenti. Semua dia nak cicit. Nah, masuk grup tu, masuk grup ni. Sebab apa? Akal tak sempurna ni. Bila akal dia sempurna, maka keutamaan dia ialah Allah. Dia ingat Allah, dia takut Allah, maka dia takut dosa. Nah, dia bimbang dosa-dosa dia hak lah ni duk buat pun, dia kata tak sempat lagi nak bertaubat, Tuhan ampun ke tak.
maka dia nak tambah lagi dosa dia, dia fikir banyak kali. Pengetahuan tu Allah Ta'ala campur tu. Allah Ta'ala himpun buh dalam diri dia. Maka dia nampak daripada tiap-tiap perkara, yang mana yang baik, yang mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang kena tinggal, mana keutamaan, mana bukan keutamaan. Dan yang keempatnya, bila mana seseorang itu takut akan Allah, Allah Ta'ala himpunkan yang keempat, iaitu redha daripadanya oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala himpunkan redha Allah. Apa yang dia buat, Tuhan redha. Pasal apa? Pasal dia takut ke Allah. Bila mana orang ni takut kepada Allah, Allah Ta'ala redha di atas perbuatan dia. Sebab tu dalam satu hadis qudsi disebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bila mana seseorang hamba itu mendekati Allah. Kenapa dia mendekati Allah? Sebab dia takut kepada Allah. Bila dia takut kepada Allah, dia berusaha mendekati akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia memperbanyakkan nawafil. Dia memperbanyakkan perkara-perkara sunat. Kerana dia bimbang hak wajib-wajib dia nak buat ni, nak buat 2 kali tak boleh. Sembahyang maghrib tadi, boleh tak nak sembahyang pula? Tak boleh. Tiap-tiap fardu tu 1 kali saja dilakukan. Tapi dia bimbang, takut sembahyang hak dia sembahyang tadi boleh jadi ada cacat dia, boleh jadi ada kurang dia, takut Tuhan tak terima. Maka dia nak memperbanyakkan sunat, dia nak tampung daripada apa yang cacat pada solat dia yang wajib. Tu dia tak tinggal sunat mak dia. Dia buat rawatib. Itu pasal kita yakin dah. Kita kata sembahyang maghrib tadi Tuhan terima dah. Aku sembahyang 3 rakaat tak kurang, sujud 6 kali tak kurang, rukuk 3 kali tak kurang, Fatihah 3 kali baca. Tok imam buat apa aku ikut, aku tak potong tok imam. Tuhan terima dah sembahyang aku. Pasal tu kita keluar tak sembahyang sunat rawatib, rasa Tuhan terima dah. Mungkin ada malaikat mari bisik tu. Malaikat mari luluh. Barangkali lah. Tapi hamba yang takut kepada Allah, dia maka dia akan berusaha mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takkan taksir. Dia takkan mensia-siakan waktu yang dia ada, maka dia memperbanyakkan nawafil, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana dia mendekatkan Allah dengan dia memperbanyakkan nawafil, maka Allah Ta'ala redha kepada dia. Maka kata Allah pada kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, akulah pendengaran yang dia dengar yang ia mendengar dengan dia. Kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi, akulah penglihatan yang mana melihat ia dengan dia. Makna apa? Tuhan jadikan tiap-tiap gerak dia adalah perbuatan yang Tuhan redha. Dia tengok benda hak Tuhan redha. Dia dengar benda hak Tuhan redha. Tu sebab apa? Sebab takut. Makna takut kepada Allah ni menjadikan seseorang itu terhimpun pada dia hikmah yang cukup banyak. Dia dapat faedah yang cukup banyak. Kalau kita kira 4 faedah, 4 hikmah ni pun cukup besar. Tak ada siapa hari ni boleh beri pada kita iaitu petunjuk. Hatta Nabi SAW pun tak boleh nak beri hidayah, petunjuk kepada siapa yang Nabi kasih, siapa yang Nabi sayang. Kemudian yang kedua, rahmat Allah. Nabi itu sendiri rahmat. Maka Allah Ta'ala jadikan dia tu rahmat, tapi bukan dia yang memberikan rahmat. Siapa nak bagi kat kita? Bakal buat mentua boleh lah. Tu pun kalau anak dia nama Rahmah. Tapi tak dapat juga Rahmah Tuhan lagi bagi ni. Hak tu dapat nama saja. Nama Rahmah. Yang ketiganya pengetahuan. Pengetahuan ni hadap mari mengajak ni tukang juru cerita ya. Tukang juru cerita. Mari duk baca kitab, mari duk baca ayat Quran, mari duk baca hadis. Adapun hak nak bagi faham, nak bagi reti apa hak kita duk dengar ni Allah Ta'ala juga boleh bagi. Tambah lagi redha dia hak kita nak, kerana redha dia tu lah yang menjaminkan keselamatan kita dunia dan akhirat. Sebagaimana disebutkan oleh guru-guru, yakni dan Allah Ta'ala redha duk di mana pun tak apa.
Bukan nanti duduk dalam syurga, duduk dalam neraka sekalipun, kalau Tuhan redha, tak ada apa-apa mudarat. Itu hal lebih tinggi lagi tu. Bukan beramal kerana nak syurga, tapi beramal kerana redha dia. Dan beramal kerana redha dia, nanti dia kata duduk dalam neraka, duduk dalam neraka tak apa, tapi janji redha Allah tu dapat. Redha dia tu. Mana redha Allah ni lebih besar lagi. Nah, serupa kita ni lah, kalau ada satu orang tu kasih kat kita, sayang kat kita, nah, macam apa? Laila dengan Majnun tu. Nah, Laila dengan Majnun. Nah, Laila dengan Majnun tu bukti, nah, kasih yang bersangatan seseorang kepada seseorang. Dan lagu mana dia kasih pada seseorang tu, apa jua perbuatan dia tu jadi indah. Indah selalu. Sayang yang sangat dalam tu jadi indah selalu. Duklah tak mana pun, apa kelakuan Laila buat kat Majnun, semua Majnun kata bagus. Dan kita boleh buat cinta kita kepada Allah lagu tu, makna Tuhan buh kita di mana pun tak apa. Pasal kita kita cinta kat dia, kita kasih kat dia, maka kita dapat redha dia. Tuhan buh mana tak apa. Tuhan buh di mana pun tak apa. Tak mahu nak cerita lah kisah Laila Majnun tu, makna semua pakat tahu dah. Hak orang putih ni dia kuolah sikit, dia kalih sikit, jadi apa? Romeo and Juliet. Asal tu kisah orang Arab tu. Laila Majnun tu daripada negeri Iraq. Negeri Iraq. Bahasa Melayu sebut Iraq, bahasa Arab sebut Iraq. Tu asal kisah dia tu. Sampai orang ni tak tahu nak habaq dah lagu mana keadaan Majnun ni. Yang sangat kasih, yang sangat cinta kepada Laila, yang makna kita boleh simpulkan, sampailah satu hari Gubernur panggil Laila menghadap Gubernur. Makna kita hari ni Gubernur ni makna menteri besar. Panggil mai, wahai Laila, hang menghadap aku Ustaz. Aku nak tahu apa kecantikan hang ni yang sangat-sangat hebat sangat sampai Majnun ni jadi gila. Tu yang panggil Majnun tu. Nama dia bukan Majnun. Allahumma salli alaihi wasallam. Apa nama dia? Lupa saya nama dia. Sampai dia ni jadi gila. Maka bila sampai Laila di hadapan Gubernur kata, hang ni tak cantik pun. Hang ni tak cantik pun. Gundik aku hak paling last sekali lagi lawa daripada hang. Tu Gubernur kata. Gundik Gubernur ni yang paling last sekali ni. Kedudukan hak bawah tu lagi segak daripada Laila. Maka apa jawab Laila? Itu aku di pandangan engkau, tapi sekiranya Majnun yang melihat aku, maka aku ni lah secantik-cantik wanita di dalam dunia. Sebab apa? Dia orang yang dah jatuh cinta dengan seseorang tu, maka dia telah buta kepada tiap-tiap sesuatu yang lain daripada Laila. Maka bila seseorang tu boleh letak cinta dia kepada Allah setara tu, dia takut pada Allah Ta'ala sungguh, maka dia takkan menyakitkan akan Allah. Dia takkan buat maksiat dan sebagainya, kerana kasih dan sayang cinta dia yang besar sungguh pada Allah. Maka hak lain daripada Allah semua dia butakan. Dunia dia tak mahu dah. Pasal apa? Nak nampak Allah lah. Dan Tuhan letak di mana pun tak apa, supaya Laila buat kat Majnun. Majnun satu hari Laila duduk sedok nasi, duk beratok ramai tu, duk kiu, hari ni kena kiu. Dulu pun kiu dah. Laila ni dengan Majnun, Laila ni duk cedok nasi. Majnun duk beratok. Duk jauh tu dia duk seronok lah, duk nampak Laila duk cedok nasi. Kemaruk ni yang kata ni. Duk jauh tu nampak dah seronok Laila duk cedok nasi. Sampai depan Laila tu, dia angkat kepala, Laila pun tengok dia. Laila marah, dia ambil piring pinggan dia tu, punggai depan orang ramai, pecah berderai pinggan. Laila kata, pasal apa hang mai sini? Hang jangan mai sini. Majnun buat apa? Teriak, nangis. Tak, dia seronok. Majnun seronok, gelak dia, suka dia, gembira hati dia. Pi pula duduk kat belakang tu, ambil pinggan hak kedua. Orang kata hang ni gila, tu kata gila.
Nah, tu yang panggil Majnun tu. Pasal puas hang seronok hang gila. Dia kata Laila nak jumpa aku kali kedua, hangpa tak tahu. Laila nak jumpa pula aku kali yang kedua. Sebab tu dia campak pinggan bagi pecah tu. Kalau aku buat tadi, dia tak buat lagu tu, dia boleh tengok aku sekali ya. Dia boleh cedok nasi kat aku sekali ya. Tapi kerana dia pun nak tengok aku, dia pun nak, dia seronok dengan aku, dia nak aku mari kali yang kedua. Tu dia. Nah, ni Allah Ta'ala turun ujian kat kita berkali-kali. Makna orang yang cinta kepada Allah, dia takkan lari daripada ujian. Nah, lagi besar ujian, lagi kerak dia mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia kasih, sebab dia sayang kepada Allah. Nak kasih, nak sayang, maka kena kenal Allah. Maka kenal Allah itulah melahirkan takwa. Hak kita kata takut akan Allah tu, yakni takut daripada membuat perbuatan yang mengasbabkan Allah Ta'ala murka kepada kita. Kerana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang kata Allah Ta'ala himpunkan 4 perkara tadi ni. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hudan wa rahmatan lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Artinya petunjuk dan rahmat bagi sekalian mereka yang takut akan Tuhan mereka itu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang yang takut akan Allah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang ada khauf dalam diri dia ni akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala beri dia petunjuk dan Allah Ta'ala beri kepada dia rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, yakni yang telah terdahulu. Yang maksud dia kata musannif, nah, hanya sahaja takut akan Allah Ta'ala daripada segala hambanya oleh sekalian orang alim. Yakni orang yang kenal akan Allah dengan sebenar-benar pengenalan lah. Orang ni lah yang benar-benar takut akan Allah. Jadi kalau kita tak kenal Allah, maka tak payah sembang tentang takut. Nah, dan firmannya lagi, yakni dalam surah Al-Bayyinah. Dalam kita tak sebut surah Bayyinah, kita sebut surah Lam Yakuni. Orang kampung dia sebut surah Bayyinah, dia tak tahu. Nah, cuba baca surah Bayyinah tak? Dia duduk diam. Pasal apa? Surah apa Ustaz? Tak tahu. Kita pun selak. Oh, ni surah Lam Yakuni. Nah, dia ambil awal ayat yang pertama tu, maka dia ingat surah tu dengan nama ataupun ayat yang pertama. Nah, surah Lam Yakuni. Jadi akhir daripada surah ni Allah Ta'ala sebut apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Telah redha Allah Ta'ala daripada mereka itu, dan redha mereka itu daripadanya Allah. Nah, yang demikian itu, yakni orang yang memperolehi akan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dapat redha Allah Ta'ala tu, iaitulah bagi mereka yang takut akan Tuhannya. Siapa dia hak dapat redha Allah ni? Orang hak takut akan Allah. Hak ni hak dapat redha dia ni. Maka duduk di dunia ni, hati dia tenang, hati dia rasa lapang. Kerana dia dah dapat redha Allah, bukan nanti di akhirat, di dunia ni dapat dah. Kerana besarnya pengenalan dia kepada Allah, yang mengasbabkan lahirnya takwa dia kepada Allah yang besar. Sebagaimana Nabi menceritakan tentang iman, takwa Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq hidup dia di atas dunia ni sangat tenang. Hatta kematian Nabi SAW pun tidak memberikan impak yang besar kepada dia, sebagaimana yang jadi kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sampai nak pancung kepala. Siapa dia yang mengatakan Muhammad telah mati, dia kata tunggu aku pancung kepala. Tapi Sayyidina Abu Bakar tenang. Nabi pun telah mengiktirafkan, la wuzina imanu Abu Bakrin, kalau sekiranya ditimbangkan akan iman, yakni takwa Abu Bakar As-Siddiq kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ditimbang tu dengan iman sekalian penduduk bumi ni, bukan dengan Umar, dengan siapa, sekalian penduduk bumi, la rajaha, nescaya menang iman Abu Bakar lagi.
makna takut sungguh dia kepada Allah, takwa sungguh dia kepada Allah, maka dia ada petunjuk daripada Allah, dia dapat rahmat Allah, dia dapat daripada pengetahuan yang hebat, yang besar daripada Allah, serta dia dapat redha Allah, maka dia tenang. Kematian Nabi SAW bukan tidak mengkejutkan dia, tetapi dia tidak ada gopoh-gapoh, dia tidak hilang kewarasan walau seketika. Makna dia duduk dalam rahmat Allah. Allah Ta'ala pelihara seseorang tu daripada tindak tanduk yang bukan-bukan. Nak azan dulu. Nak azan. Itu saja nak terus ya. Ya 5 minit lagi berhenti mayak lah. Bagilah dua azan. Allahu Akbar.
Dan ketahui olehmu akan bahawasanya, kata musannif, menghasilkan takut itu dengan dua perkara. Tadi 4 perkara yang Allah Ta'ala himpun dalam diri seseorang yang takut akan Allah Ta'ala. Yang ni Allah Ta'ala beri pada orang yang takut pada Allah 4 perkara. Jadi dah kita tahu faedah yang besar bagi orang yang takut akan Allah. Maka bagaimana cara kita nak menghasilkan sifat takut tu dalam diri kita? Lagu mana usaha hak kita boleh buat? Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah, ada 2 perkara. Ada 2 macam, 2 jalan hak kita boleh usaha cuba sedaya mungkin untuk adakan sifat takut ini dalam diri kita. Pertama, dengan pengetahuan dan pengenalan. Hak ni hak pertama ni, hak besar sekali cara dia ni. Ayat ni dengan kita sendiri cari apa? Pengetahuan dan pengenalan, kata musannif. Yang ni mereka yang mengetahui ia akan kebesaran Allah, menuntut ilmu, nak cari ia akan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan, kata musannif, akan terkayanya Allah daripada segala makhluk. Lagi pula dia tahu Allah Ta'ala ni bersifat dengan segala keagungan, bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Bahkan Allah Ta'ala terkaya, Allah Ta'ala tak berhajat kepada mana-mana makhluk dia. Yang ni kita kena mengaji ilmu akidah ni. Mengaji ilmu akidah. Sebab tu kita sebut dah minggu lepas pun, ilmu akidah ni ilmu fardu ain, kena mengaji. Kalau kita sedar hari ni kita umur 27, kita sedar hari ni umur kita 30, kita sedar hari ni umur kita 40, kita kurang lagi pengenalan kita kepada Allah, maka buat keputusan segera, buat tindakan segera, ngaji lah. Ngaji kitab akidah. Yang lagu mana hak kata Allah Ta'ala Maha Besar, lagu mana yang kata Allah itu terkaya daripada makhluk dia, maka kita akan jumpa pengenalan tu, pengetahuan tu dalam ilmu akidah. Kalau kita mengajar kat sini dah keluar daripada hak kita nak bicara ni. Mana kita nak bicara ni ilmu tasawuf. Ringkasnya kita sebut, yakni kita kena mengaji ilmu akidah. Dan akan bahawasanya mengetahui ia yang menjadikan ia Allah tu akan syurga dan api neraka, dan akan penduduk bagi keduanya. Lagi pula dia kena kenal, dia kena tahu bahawa Allah lah yang menjadikan akan syurga neraka yang hari ni dia duk bual tu, yang dia duk nampak akan ganjaran pahala, dia nampak akan nikmat-nikmat syurga, dia takut akan azab neraka, dia takut daripada segala siksa. Maka tiap-tiap daripada penghuni kedua tu, Allah Ta'ala lah yang menentukannya. Allah Ta'ala lah yang menjadikan siapa yang nanti dah layak masuk dalam syurga, siapa yang nantinya berada dalam neraka. Maka siapa hak dia patut takut lain daripada Allah? Tidak ada lah. Jawab dia, tidak ada ketakutan, tidak ada ketakwaan, melainkan hanya saja takut dan takwa itu kepada Allah. Dan tiada mengetahui ia akan bahawasanya adakah ia penduduk syurga atau penduduk api neraka. Lagi pula, siapa kita ni? Adakah kita tahu kita ni nanti penduduk syurga ke penduduk neraka? Maka kita tak tahu, kata musannif. Bila kita tahu yang kita ni tak tahu sama ada kita ni penduduk neraka atau penduduk syurga, maka tak dapat tiada, yakni mesti takut ia akan Allah. Kena takut kepada Allah pasal kita tak tahu kita ni nanti Tuhan nak buh di mana. Dan yang kedua, cara yang kedua, hak tu cara yang pertama, yakni hasil dia lebih hebat, hasil dia lebih kuat, memberi kesan yang besar bagi seseorang, yakni dia sendiri mengaji, cari pengetahuan, cari pengenalan akan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi dia kenal Allah, lagi bertambah takwa dia kepada Allah. Yang kedua, dengan memandang kepada sekalian mereka yang takut, yakni yang takut akan Allah.
Kita ni kurang daripada pengetahuan, maka kita tengok kepada orang yang takut pada Allah. Lagu mana kelakuan dia, kata musannif, yakni dan menilik akan kelakuan mereka itu dan mendengar akan perkhabaran mereka itu. Yakni kita dengar pula perkataan-perkataan orang yang takut kepada Allah. Lagu mana perkhabaran dia, bagaimana kelakuan dia, lagu mana perbuatan dia. Kita pandang orang ni. Semoga dengan pandangan kita kepada mereka ni akan juga melahirkan takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kata boleh hasil ke takut dengan tengok orang takut ni? Orang lain takut, kita tengok dia takut, kita pun takut juga. Macam payah ya. Dia yang takut, tiba-tiba kita tengok dia takut, kita pun takut juga. Boleh pasal apa tak boleh? Kita tak tengok pun, tapi dia tengok, kita pun takut juga. Dia nampak hantu. Allah, dia kata seorang tu hantu duduk atas tu, Allah Akbar besar. Ya Allah, ya Allah. Kita tengok dia mana? Kita takut juga. Kita nampak tak? Tak nampak. Kita tengok kelakuan orang yang takut. Dia takut pada lembaga, pada jembalang lah, pada apa semua tu, kita pun jadi takut. Sampai apa? Sampai umur 40 tahun dah tak lalu jalan tu. Kenapa? Kerana jalan tu dululah aku lalu dengan dia. Dia kata dia nampak hantu. Lepas ni kita tak lalu. Tapi kita tak tengok pun. Kita tengok orang yang takut. Kelakuan takut dia tu sampai mana? Tengok tu dia pecah peluh, basah dia, ketak kaki-kaki, balik demam pula. Berketak-ketak, berselimut, tak jadi apa. 3 hari 3 malam. Panggil Tok Bomo, hala jin, ambil daun kau tepuk tu, tak jadi juga. Kita kata apa hak dia tengok ni sungguh menggerunkan. Kita pun takut. Adapun musannif Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia bagi bandingannya seperti kanak-kanak. Tiada takut ia akan ular. Kanak-kanak ni dia tak takut dengan ular. Ular masuk dalam rumah kan, lengkap ke, sama ada menjalan kot lantai dalam rumah tu. Kalau budak kecil ni hak tak kenal ular tu. Ular tu apa dia? Binatang apa dia tak kenal, dia main Pasal dia tak kenal. Kerana tiada mengetahui ia akan bahawasanya ular itu menyebabkan kebinasaan. Lagi pula budak tu dia tak tahu ular tu nanti boleh bawa kecelakaan bagi dia, boleh bawa binasa bagi dia. Kena batuk ke, kena tokok dan sebagainya. Dia tak tahu. Kata musannif, bersalahan bapak bagi budak itu. Tapi budak, bapak pada budak tu beza. Ayah dia ni lain. Yang mana ayah ni takut ia akan ular. Ayah ni takut akan ular. Pasal apa? Dia ada hak nombor 1. Dia ada pengetahuan, dia ada pengenalan. Dia kenal dah ular ni. Tambah hak masuk tu pula, kita tengok-tengok, Allahu Akbar, ada cok belakang kepala ni. Bapak lagi takut. Lagi takut. Budak takut lah. Budak tak takut. Kita duduk sini tengok anak duduk main situ, Allahu Akbar, ngucap kita. Ngucap kita, Allah Akbar, nak buat apa tu? Anak duduk main dengan ular tu, duduk pegang ular tu. Dia tak takut. Tapi kata musannif, ayah yang takut akan ular ni kerana apa? Kerana mengenal ia dan mengetahui ia akan mudarat. Mudarat dengan sebab dipatuk ular, dipatuk itu ular. Disebab dipatuk itu ular. Ayah ni pun reti di mana, sama macam anak tu juga lah dulu pun. Tetapi apabila melihat kanak-kanak itu akan ayahnya, takut akan ular. Budak ni bila mana dia tengok pok ni takut ular setara tu, mana hak kecil tadi tu pegang ular, hak ayah ni takut menggeletar dah. Anak hak besar sikit ni, hak boleh berjalan dah, hak boleh berlari sikit dah. Dia pun tengok daripada dua keadaan ni, makna keadaan ayah dia yang takut sangat-sangat ni, maka daripada situ dan lari daripadanya dan gementar badan ayah ni kerana melihat ular itu, nescaya mengikut akan ayahnya pada ketakutan. Jadi budak hak tak kenal, tak kerti apa pun lari juga. Takut juga. Pasal apa? Pasal tengok keadaan, kelakuan orang yang takut. Supaya kita kata nampak hantu tadi tu lah. Kita tak nampak pun, tapi takut juga. Pasal keadaan, kelakuan orang yang takut tu yang datangkan khabar kepada kita bagaimana gerunnya, bagaimana bahayanya, mudarat pada apa yang dilihat itu. Sama ada
hak ulak tadi tu, ataupun yakni orang yang kenal akan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tahu mudarat ataupun binasa di atas diri dia jika dia tidak takwa kepada Allah. Maka hari ni kita tengok orang yang takut akan Allah, dia lari daripada jamaah ke, dia lari daripada beribadat ke, dia duduk. Jangan samakan takut ulak dengan takut Allah. Sagi kita kata kami ni pasal takut ulak ni kami lari. Jadi takut Tuhan pun kami tak main-main jemaah. Takut bukan hidup dekat Ustaz, kena duduk jauh-jauh. Nah, supaya takut corona ni dia tak duduk jauh-jauh. Nah, tu terbaliklah. Pasal apa? Makna kita jahil. Kalau kita tengok kelakuan orang yang takut akan Allah, dia bukan lari daripada rumah Allah, dia bukan lari daripada majlis ilmu. Kelakuan orang yang takut akan Allah, kelakuan dia lagi dia takut, lagi dia mendekati Allah. Lagi banyak sembahyang dia, lagi banyak zikir dia, lagi banyak ibadat dia, lagi kuat tahajud dia, lagi kerat puasa dia. Itu orang yang takut pada Allah. Jadi kelakuan tu kita kena tiru tu. Nah, makna kita tengok takutnya dia kepada Allah, lagi kuat ibadat dia, maka kita pun kena takut juga. Makna dengan kita pun memelihara sembahyang kita, kita pun jaga puasa kita, kita pun jaga kelakuan kita, walaupun kita tak boleh nak buat sembahyang malam tiap-tiap malam, kita jaga hak wajib-wajib. Nah, dan merasa ia budak tu di dalam hatinya akan takut. Tadi dia lari pasal apa? Sebab tengok pak dia lari. Nah, bukan dia semata-mata lari saja, tapi dalam hati dia pun rasa takut juga. Nah, rasa takut juga. Sekalipun tiada ia budak tu mengetahui akan sifat ulak. Sekalipun budak tu dia tak kenal lagi ulak tu sifat dia lagu mana, patut lagu mana, boleh berdiri ke, jenis terbang ke, dia tak tahu. Tapi sebab melihat keadaan bapak dia yang takut tu, dia takut juga. Nah, lagu itulah kita hari ni. Kalau kita tak sampai pada nak boleh mengenali Allah dengan pengetahuan yang dalam, maka kita lihatlah pada kelakuan bagaimana orang yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu Subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, nanti kita sambung lagi pada muka surat yang ke-70. Perbahasan takut tak habis lagi. Nah, takut dia kena mari dengan satu benda lagi, kena kapit dengan dia, iaitu harap. Nah, nanti musannif akan cerita bagaimana kelakuan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah, satu makluman ni daripada saya sendiri, yakni insya-Allah untuk tahun ni madrasah ataupun ma'had saya, kami buka peluang untuk anak yatim atau fakir miskin. Anak yatim ni tak ada kategori lah, mana dia yatim maka kita terima. Adapun anak yang fakir, bukan miskin lah, fakir, maka yang ni insya-Allah kriteria dia tu saya akan nilai lah. Yang mana daripada dua golongan, yang ni yatim dan fakir ni, sekolah insya-Allah akan taja sepenuhnya. Ma'had akan taja sepenuhnya pengajian dia selama dia mengaji di ma'had saya tu lah. Makna syarat dia perempuan 10 tahun ke atas. 10 tahun pun sampai umur 15 lah. Atas 15 tu bukan anak yatim lah, tapi kita boleh ambil kategori fakir lah. Makna kita tengok pada keadaan dia tu, ahli keluarga dia macam mana. Yang mana saya pun sedia maklum keadaan hari ni. Maka madrasah putuskan untuk ambil untuk sesi 2021 ni, dan kita akan taja sepenuhnya pembelajaran dia di ma'had sehingga dia tamat hafazan, dan sehinggalah dia habis ngaji di situ. Makna kalau dia tak ngaji situ, kita tak taja dah lah. 10 orang. Jadi tolong war-warkan. Dahulukan anak-anak kita, kaum qarabat kita. Mungkin mereka ada yang minat nak hafal Quran, tapi maklum sajalah hari ini untuk hafal Quran ni boleh kata antara sekolah yang mahal jugalah. Sebulan 300, 300 setengah. Kalau hak elit sikit di Pulau Kuala Lumpur tu 600 berada sebulan. Tapi belah utara kita ni dalam lingkungan 200 ke 300. Tapi hari ni kita nak bagi cuma saja untuk anak yatim dan fakir.
yang berkelayakan. Faqih pun tengoklah. Nah, makna 10 orang. Kalau kota tu penuh lah. Jadi boleh maklumkan segera dan bagilah hubung nombor saya tu kat dia, ataupun tolong hubungkan dia dengan saya. Macam mana tu tolong usahakan. Makna cukup 10 orang setakat tu lah. Tak nak ambil banyak. Itu kemampuan hak kita rasa insya-Allah untuk tahun 2021 ni ada kemampuan untuk tanggung mereka ni. Dan salah satu daripada dana tu, yang ni daripada tabung-tabung hak saya duk bawa setiap bulan tu lah. Yang tu lah serba sikit untuk duit makan dan pengajian mereka nanti. Jadi tuan-tuan yang menyumbang dalam tu secara tak langsung juga membantu anak-anak ni, dan juga pengajian serta pengurusan dan pentadbiran ma'had saya di Kampung Mengkuang Masjid, Kupang, Kedah. Dan yang keduanya tahlil ni kita buat dah ni kan sekali lepas semayang. Jadi muslimin muslimat minta kita tunggu lagi, insya-Allah kita akan buat tahlil untuk arwah yang semalam juga lah. Yang ni nama dia Ghazali bin Ramlah, arwah yang semalam. Ini malam yang kedua insya-Allah. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang, yang salah daripada anak sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.